Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini student saya bertanya bagaimana untuk memulakan bisnes sublet saya yang pertama. Jawapan saya ialah Deepak Chopra pernah berkata, apabila kita inginkan kebahagiaan, kita kena bahagiakan orang lain dahulu. Dan dalam masa yang sama kita bahagiakan diri kita sendiri, barulah kita boleh bahagiakan orang lain. Apabila kita ingin gembira, gembirakan diri kita dan gembirakan orang lain. Apabila kita ingin kaya, kayakan diri kita dan bantu orang lain untuk jadi kaya. Jadi kita, apa yang kita inginkan secara ideal, kita kena mulakan dengan diri kita. Walau apa pun yang berlaku di sekitar kita, kita boleh pilih perasaan apa yang kita nak pilih. Kalau nak pilih bahagia, kita boleh jadi bahagia. Nak pilih happy, kita boleh jadi happy. Kalau kita nak pilih yang negatif, sedih, rasa bersalah, kita akan menarik benda-benda yang negatif. Dan dalam kehidupan kita, sebenarnya daripada kita lahir sampailah kita mati ke liang lahat, sebenarnya kita adalah belajar. Sama ada kita bekerja ataupun berniaga, sebenarnya kita belajar. Belajar bukan setakat SPM ataupun setakat degree, bukan. Kadang-kadang kita rasa bosan, letih sebab kita fikir belajar setakat SPM ataupun setakat degree, lepas itu kita tak belajar lagi, kita bekerja. Sebab itulah kita menjadi letih, bosan dan sebagainya. Sebenarnya walaupun kita bekerja, sebenarnya kita belajar. Kita belajar dengan cara kita memberi tenaga pada bisnes tersebut. Sama ada bisnes kita sendiri ataupun bisnes orang lain. Kita belajar. Belajar setiap hari. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Itulah tugas kita. Dan Martin King Luther pernah berkata, apabila kita ingin membuat sesuatu, kita kena langkah pertama dengan penuh yakin. Jangan kita tengok semua anak tangga di hadapan. Jangan. Kita perlu tengok langkah pertama dan langkahlah dengan penuh yakin. Tak perlu kita discussion sini, discussion sana, buat analisa sini, buat analisa sana, tengok apakah kesan dia, apakah akibat dia yang menyebabkan kita tidak mulakan bisnes sampai bila-bila. Sebab kita terlalu memikirkan. Sebenarnya apabila kita nak buat bisnes sublet, kita boleh mulakan pada benda yang kita mampu. Kalau kita mampu rumah flat, kita start rumah flat. Kalau kita mampu satu tapak, kita start daripada situ. Semua sublet ini bukan sahaja pada rumah. Boleh jadi pada kilang, boleh jadi pada tapak perniagaan, boleh jadi tanah kosong, boleh jadi ruang untuk orang berniaga dan sebagainya. Jadi kita kena ambil langkah yang pertama. Jangan takut. Sebab dalam waktu belajar, kalau kita ingat masa kita belajar kat universiti dulu, kos dia 30,000, 36,000 paling murah, dan kita habiskan masa 3 tahun. Kita invest 30,000 dan masa 3 tahun, lepas itulah baru kita dapat hasil. Sama juga dalam bisnes ataupun apa-apa sahaja, kita kena belajar dan kita kena berani untuk invest. Bisnes ini adalah invest dahulu. Rugi sudah pasti, untung belum tentu. Jadi kita kena berani invest. Itu adalah langkah yang pertama. Sekiranya ada masalah, kita adjust. Daripada situlah kita boleh menemukan apa yang kita nak. Sekiranya berlaku masalah, kita kena hiburkan hati kita. Sebab emosi boleh diubah. Rasa dalam diri kita boleh ubah sendiri setiap detik. Sebenarnya kita ada pilihan. Walaupun seorang dalam penjara
yang telah di torture, tapi dia boleh gembira sekiranya dia pilih untuk gembira. Begitulah kita manusia, ada kelebihan di situ. Kita boleh pilih apa yang kita nak, dan kita akan dapat apa yang kita fikirkan. Kita tidak boleh dapat lebih daripada apa yang kita fikirkan. Kalau kita fikir kita punya income 2,000, kita akan dapat income 2,000. Tidak pernah lebih daripada apa yang kita fikirkan. Sedangkan dreams adalah free. Jadi kita dreams lah sebanyak mungkin yang kita nak, dan insya-Allah alam semesta akan membantu kita. Begitu juga untuk buat sublet, buatlah. Pada langkah yang pertama, carilah rumah yang kita mampu, sewalah, dan sewa bilik-bilik kepada orang lain. Daripada situlah kita bermula. Kalau kita takut untuk melangkah, sampai bila-bila pun kita tak akan melangkah. Kalau kita buat kajian, tidak ada benda yang perfect. Tak ada tempat yang perfect, tak ada rumah yang perfect, tak ada masa yang perfect. Jadi kita kena buat saja, jangan fikir panjang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.